Wabarakatuh. Seperti biasa kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat, ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama berhimpun dalam satu majlis yang sangat besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini perhimpunan yang diberkati, dirahmati dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak sambung lagi bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita telah pun membaca pada pertemuan yang dulu, iaitu perkara yang berkaitan dengan tanda akhlak yang baik. Malam ni kita nak sambung lagi. Yang dulu kita dah sebut dalil berdasarkan kepada Al-Quran. Orang yang mempunyai akhlak yang baik ni macam mana, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita nak sambung berkaitan dengan dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maksud dia, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Jadi kalau kita ni tuan-tuan ada jiran, kita muliakan jiran kita, ini tanda kita ni orang yang berakhlak baik. Senang je. Kita ni jiran macam-macam tuan-tuan. Ada jiran yang pandai jaga hati jiran. Ini alhamdulillah dapat jiran macam ni. Ada jiran yang penting diri, dia kira dia je, dia peduli apa jiran-jiran dia. Yang ini melatih diri kita untuk bersabar. Ada jiran dia parking kereta dia rumah kita, contoh dia. Ini memang kental betul lah kalau dia boleh tahan lagi. Kan? Jiran dia parking kereta
di dalam pagar rumah dia, dia boleh relax, boleh senyum, boleh tak marah kan. Ini memang hebat betul lah dari segi kesabaran dia. Dan Nabi kata tuan-tuan, orang yang demikian ni, itu tanda akhlak dia baik. Kemudian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang memuliakan tetamu. Kalau kita tuan-tuan ada tetamu, kita muliakan tetamu kita. Ini tanda orang yang mempunyai akhlak yang baik. Bukan saya cakap tuan-tuan, Nabi yang kata. Orang yang demikian, orang yang mempunyai akhlak yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik. Kalau dia cakap, dia cuma cakap yang baik. Ini tanda orang yang mempunyai akhlak yang baik. Kalau dia rasa dia tak boleh nak cakap yang baik, dia diam. Dia diam, ya. Bukan dia nyembang juga, walaupun perkataan yang keluar daripada mulutnya semua nyentak orang, kan? Mendidih je darah kita dengar perkataan dia. Bahasa dia kalau keluar memang menyakitkan hati orang. Ini na'udzubillahi min zalik lah, kan? Mudah-mudahan tidak berlaku pada kita. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Kata Nabi, mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlak ni lah orang yang paling sempurna iman dia. Apa dia antara akhlak yang baik? Bersabar terhadap perilaku biadab yang menyakitkan. Sekeliling kita ni tuan-tuan, macam-macam lah situasi dia kan. Kalau tuan-tuan dapat sahabat-sahabat yang baik, orang-orang yang baik, alhamdulillah. Tapi seandainya kalau kita dapat orang-orang yang tak baik di sekeliling kita, macam mana cara dia? Sabar. Kalau tak boleh sabar, pindah. Tak boleh sabar, pindah. Sebab tu kalau Nabi sebut sebelum kita nak membina rumah, kena tengok jiran-jiran kita tu macam mana. Tengok jiran terlebih dahulu macam mana. Qablad dar, al-jar qablad dar. Jiran sebelum bina rumah. Jangan kira nak bina rumah dulu, jiran belakang kira. Mana tahu tak, tiba-tiba jiran tu yang macam kita sebutkan tadi, antara contoh dia, sampah rumah dia balik rumah kita, parking kat rumah dia, parking kat rumah kita, kereta dia, kita ada kereta juga, kitanya manjang tak sempat parking. Moga kita ni keluar tak berhenti, tak lekat di rumah kita. Kita balik sampai rumah, tengok-tengok ada dah orang parking kereta dalam rumah kita kan. Allahu Akbar. Jemur kain depan rumah kita, rumah dia lapang je. Kalau kita ada jiran yang macam ni kan, Allah, memanglah itu saya sebut tadi, kalau dia boleh sabar, memang hebat dia. Tapi tak ramai orang yang macam ni tuan-tuan. Kita ni alhamdulillah, jiran-jiran kita alhamdulillah kan. Kalau kena jiran yang dia pasang radio gedegang-gedegung kan, tak kira masa, dia tak peduli kita nak rehat, anak kita tak boleh tidur, isteri kita sakit kepala, dia kira rumah dia, kaset dia, radio dia, player dia, jenuh kita tuan-tuan. Tapi jiran-jiran kita tidak gitu kan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau bukan macam tu, ni Nabi kata antara akhlak yang baik, kalau dia boleh bersabar terhadap perkara-perkara yang menyakitkan dia. Sabarlah. Doa. Lagi dia parking kereta, bagi biskut kat dia. Kan? Kenapa ni Tuan Haji bagi biskut kat saya? Itulah, nampak kereta parking cantik dalam kawasan rumah saya ni, ambillah kok mungkin kan.
Apa-apalah. Boleh jadi kot. Yalah, kalau kita cakap kadang-kadang mungkin akan mencetuskan pergaduhan, kan? Bak jiran ni kadang-kadang dia tak faham hal ehwal jiran, parah kita, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi sebut al-jar qabla dar. Jiran dulu sebelum buat rumah. Tengok macam mana jiran tu. Pastikan jiran ni okey tak okey. Kalau semua okey, barulah bina rumah. Kita yang ni kita tak tengok, kita tengok rumah ni okey tak okey. Kan? Ramai di kalangan kita tak tengok jiran dulu. Tengok rumah ni kita boleh beli ke tak boleh? Tak boleh beli. Patut beli ke ataupun macam mana? Ya. Akhirnya beli. Lepas tu baru tengok, Allah jiran kita rupanya jenis berasap je. Dia buat bila beribadat dia berasap, kan? Hak jenis bakar bunga apa? Bakar api tu, kan? Kalau Cina kan memang jenis membakar. India pun sama juga, jenis membakar juga. Kadang-kadang rumah asap apa bakarannya masuk ke dalam rumah kita, kan? Tapi kalau boleh tahan, tak apalah. Kalau tak boleh tahan, itu yang kadang-kadang jadi pergaduhan di antara jiran dengan jiran. Ya, walaupun jiran tu dia bukan Islam, dia ada hak juga. Terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahawa seorang Arab Badui menarik kain selendang bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ternampak kesan tarikan itu di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh Nabi nak tunjuk pada kita. Satu hari orang Badui rentap selendang yang ada pada leher Nabi sampai berkesan, hasil rentapan selendang tu berkesan merah dekat leher Nabi ni, ya, melelah, luka, kan? Lepas tu dia cakap pula dekat Nabi, berikan kepadaku sebahagian dari harta kurniaan Allah yang ada di sisimu. Nyo minta pula harta, kan? Patutnya kita ni nak pun cakap dah elok, kan? Ini dah lah buat nyakitkan orang. Lepas tu rupanya nak bantuan, bagilah harta yang ada di sisimu tu pada aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa, tuan-tuan? Rasulullah tengok kepada dia. Kemudian Rasulullah tengok pada dia, tengok dalam keadaan Rasulullah senyum. Rasulullah senyum. Kalau kena kita, tuan-tuan, balik biji mata kita tengok dia tak? Ke tuan-tuan tak ada hal? Tuan-tuan, macam mana kita, tuan-tuan? Nabi tunjuk contoh pada kita, kan? Kita dengarlah, kita dengar dulu. Mana kalau berlaku pada kita, try apply, kan? Try buat, tengok macam mana. Try ke ustaz dulu, kan? Ni kita sebut semua boleh, tuan-tuan. Kalau kena atas batang hidung sendiri, baru tahu boleh tak boleh, kan? Jadi kita baca cerita-cerita macam ni, mudah-mudahan kita ada kekuatan, ada motivasi untuk menurut jejak langkah yang telah ditunjuk contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya macam ni, Badui ni buat ke Nabi. Nabi tengok ke dia dalam keadaan Nabi senyum. Ya. Kemudian Nabi suruh bagi dekat dia apa yang dia nak tadi. Bagi harta yang dia nak tu kepada Badui ni tadi. Ya. Macam tu sekali, tuan-tuan, kan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh kaum dia, baginda menadah tangan berdoa. Dah kena sakit tadi, lepas tu dia minta harta bagi. Kemudian Rasulullah pula doakan dia, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dia minta ampun pula, tuan-tuan, untuk orang yang demikian ni,
Ya. Macam kita lah doa, ya Allah ampunkan semua kawan-kawan kita kan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Walhal dalam satu-satu taman tu ada orang yang kita rasa nak marah dengan dia, ada orang yang kita rasa bengke je tengok dia kan. Contohlah kan, geram je kita. Tapi bila doa tu, Masya Allah, kita tak ingat pun marah kita ke dia ni. Kita doa yang baik-baik, ya Allah masukkan semua kami ni ke dalam syurga tanpa hisab. Ya Allah masukkanlah kami semua ke dalam syurga tanpa hisab. Ya. Bebaskan kami semua daripada kemurkaan-Mu. Doakan keampunan semua sekali. Tidak doa untuk kita je tuan-tuan. Ya Allah ampunkan saya, pas saya, keluarga kita, pas keluarga kita, adik-beradik kita. Ya. Sikit je doa. Orang lain doa sendiri. Tak, kena doakan semua sekali. Selalu kita dengar imam baca, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kan. Ya Allah ampunkan dosa-dosaku, dosa-dosa orang Islam, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Orang yang telah mati ataupun yang masih hidup. Kita doa juga macam tu. Astaghfirullahalazim. Kita minta ampun untuk diri kita. Lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kita minta juga keampunan untuk semua orang Islam. Berapa ramai orang Islam dalam dunia ni? Katalah 2 bilion tuan-tuan. Sebanyak 2 bilion lah kita dapat. Kan? Banding kalau kita sebut istighfar, astagfirullah, 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 jenuh nak dapat 1000 kan. Sebab kita doa untuk kita je. Tapi kalau kita doa untuk kita dan untuk sekalian muslimin muslimat, sebut satu bersamaan dengan 2 bilion. Sebut pula dekat Mekah contoh dia. Kalau tuan-tuan dapat peluang pergi Mekah, kan, duduk dekat tanah haram tu, astaghfirullahalazim lil mu'minin wal mu'minat, ya, kali 2 bilion, tambah kali pula lagi 100,000 kali ganda. Setiap kebaikan di Mekah, di tanah haram Mekah, diberi gandaan sehingga 100,000 kali ganda. Itu yang kita tengok sahabat-sahabat kita ni kejap-kejap nak pergi Mekah lah, kejap-kejap nak pergi buat umrah, kejap-kejap nak pergi buat umrah. Inilah antaranya tuan-tuan. Kerana Mekah ni disebut oleh Allah berbanyak keistimewaan yang tak ada di tempat lain. Antaranya keistimewaan Mekah ni, siapa yang beribadat di Mekah diberi ganjaran sehingga 100,000 kali ganda. 100,000 kali ganda kan. Tempat lain tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan, kita datang sembahyang berjemaah di Masjid Kampung Sawah ni, dapat berapa? 27 kali ganda. Solatul jamaah afdalu min solatil fardhi bi 27 darajah. Atau kama qala. Sembahyang berjemaah lebih daripada sembahyang sendirian 27 kali ganda. Kalau tuan-tuan dapat peluang pergi Mekah buat umrah ke haji, ni tuan-tuan lebih 100,000 kali ganda. Di Mekah ada Baitullah, ada Kaabah. Tempat lain ada Kaabah juga. Kaabah kat tempat lain tak jadi tuan-tuan. Dekat dengan kita ni di Bandar Baru Nilai ada replika Baitullah permanent tuan-tuan dekat masjid. Dulu jemaah kursus haji senang buat praktikal terus, tak payah dah nak pasang buka Kaabah, dia dah ada siap dah, boleh buat praktikal terus kat situ. Ada tempat untuk melontar jamrat, ketiga-tiga jamrat ada juga dekat masjid Bandar Baru Nilai, siap dah tuan-tuan. Habis lepas ni maknanya boleh ke kita pergi buat haji kat situ je? Tak boleh tuan-tuan. Kalau pergi bolehlah buat haji kat situ tuan-tuan. Kita ni berulang daripada sini ni. Berulang kan. Hari ni pergi selesai apa semua, tawaf apa semua, balik semula ke Kampung Sawah. Esok pergi pula pasal dekat tuan-tuan. Sekejap je Nilai tu.
kan. Tak perlu nak pakai visa apa kan, pasport tak payah buat, tak payah nak kena melalui proses di immigration. Lepas tu pergi nilai, lepas siap buat haji, pergi beli kapek apa semua, bawa balik sini dah, tak perlu nak kena timbang berat bagasi berapa puluh kilo pun tak apa. Kita pergi Mekah setakat 30 kilo je tuan-tuan, nak lebih kena pos 1 kilo, pos mengenakan bayaran 18 riyal dah. 18 riyal, 18 riyal ni lebih kurang 25 ringgit lah duit kita. Duit kita rendah kan. Walaupun Kaabah itu ada dekat dengan kita, kat Johor pun ada, kat Pahang pun ada, Kelantan pun ada, Terengganu ada, Penang ada, banyak betul Baitullah ni. Berasa boring buat haji kat Nilai, pergi Johor pula. Tapi tak boleh tuan-tuan. Buat haji ni mesti kena pergi Mekah. Kena pergi Mekah, tak boleh buat haji selain. Walaupun nanti kita pergi haji, Kaabah tak ada, Kaabah telah dicuri oleh orang, kita masuk masjid, mana Kaabah? Tak ada Kaabah. Tetap kefarduan ibadah haji dekat Mekah juga tuan-tuan. Kaabah itu simbolik sahaja kepada kiblat kita semua orang Islam. Hari ini kita duduk dekat kampung kita sini, kita semayang menghadap kepada Baitullah. Mana Baitullah? Kita tak nampak Baitullah. Kita menghadap kepada kiblat. Kaabah tu simbolik kepada kiblat kita orang Islam. Kita menghadap kiblat. Walaupun kita tak nampak Kaabah di depan kita, tak apa. Janji menghadap kiblat, menghadap kepada Baitullah. Cuma rezeki bila pergi sana memang kita nampak, oh selama hari ini kita semayang menghadap kepada kiblat. Hari ini kita semayang, kita boleh tengok kiblat di depan mata kita. Walaupun Kaabah depan mata kita, tapi time semayang sunat memandang tempat sujud juga tuan-tuan. Bukan mentang-mentang kita sekarang ni dah depan Kaabah, kita semayang pun menghadap tengok kepada Baitullah. Bukan sunat tengok. Masa semayang sunat tengok kepada mana? Tempat sujud juga. Baik. Dua. Kat sini kalau ada Kaabah pun dia sebagai untuk kita membuat praktikal, bukan tertunailah kefarduan ibadah haji dengan sebab kita membuat tawaf di replika Baitullah dekat sini. Yang ketiga, tempat yang paling afdal untuk berdoa ialah di Multazam. Multazam ni antara penjuru Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Lebih kurang 2 orang 3 orang lah. Kalau kita, orang kita ni 3 orang lah, daripada Hajar Aswad sampai dekat pintu Kaabah tu boleh duduk dekat situ. 3 orang je. Yang datang berjuta-juta semua nak pergi dekat Multazam. Memang susahlah nak dapatkan, tapi kat situlah tempat yang paling afdal untuk nak berdoa. Jadi Multazam tu memanglah kecil je, tapi kalau misal kata kita dah usaha tak dapat, maka kita ni disuruh menghadap kepada Multazam, menghadap kepada Multazam. Kalau kita duduk dekat mungkin 3 orang, tapi kalau dia memanjang ke belakang dia jadi besar, dia jadi mengembang dia punya kalau ke belakang tu. Kita menghadap kepada Multazam, kemudian berdoa, sebab nak mengambil tempat yang paling afdal untuk kita berdoa. Selain daripada tu ada Hijr Ismail yang juga menjadi tempat hotspot untuk berdoa. Masjidil Haram ni ada Hijr Ismail, tempat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dipanggil Hijr Ismail. Mana kalau kita sampai sana, usahakan untuk dapat semayang di dalam kawasan Hijr Ismail. Usahakan untuk berdoa dalam kawasan Hijr Ismail. Kerana siapa-siapa yang beribadat, berdoa dalam kawasan Hijr Ismail,
seolah dianya beribadat, bersembahyang, berdoa dalam Baitullah. Pernah satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha minta dengan Nabi, ya Rasul, aku nak semayang dalam Kaabah. Lalu Rasulullah pegang tangan Sayyidatina Aisyah, bawa Sayyidatina Aisyah duduk dalam kawasan Hijri Ismail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semayang di sini sama seperti semayang dalam Baitullah. Itu keistimewaan yang ada dekat Masjidil Haram. Keistimewaan yang ada dekat Masjidil Haram juga ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni bukan tempat bersemadinya jenazah Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim ni tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membina Baitullah. Tempat berdiri Nabi Ibrahim ni akan naik mengikut ketinggian binaan Baitullah tadi. Dia seumpama macam tangga, lift, naik 7 kaki, dia naik sampai 7 kaki. Tempat berdiri makam, tempat berdiri Nabi Ibrahim tu dikenali sebagai makam Ibrahim. Tu boleh pegang, boleh tengok, walaupun sedang tawaf. Ada beza dari segi hukum, masa tawaf tak boleh pegang kepada Baitullah, tak boleh pegang Kaabah, kecuali pada 2 tempat, iaitu rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Ini boleh pegang. Tengah tawaf boleh pegang. Tapi nak pegang tak boleh, sebab ramai. Ganti dengan istilam, tersebut istilam kan, istilam lambai kepada Hajar Aswad ataupun melambai kepada rukun Yamani masa sedang tawaf. Ini kelebihan-kelebihan. Bahkan ada orang tanya, Ustaz, kalau kita semayang dekat hotel ganjaran dia 100,000 juga kan? Ya, 100,000 juga. Tapi rugilah dia semayang kat hotel, datang bayar ribu-ribu, nunggu giliran kalau haji kan. Tiba-tiba semayang duduk kat hotel, walaupun dapat 100,000 tapi tetap dalam kerugian yang amat sangat. Sebab dia rugi selangkah 100,000 dia tak dapat, gugur, dosa dia 100,000 dia tak dapat, ditambah 100,000 darjat dia tak dapat sebab tak datang ke masjid. Langkah dia tu dikira. Dia duduk 1 kilometer hotel dengan masjid, kira lah berapa ribu langkah. Pergi balik 5 waktu pergi balik, kira lagi banyak tu tuan-tuan. Tapi dia tak pergi, semayang dekat hotel, padahal sihat, makan nasi mandi kambing kan, minum kopi cappuccino, tapi semayang kat hotel. Kecuali sakit. Sakit tak apalah, dia ada alasan sakit tak boleh, nanti jadi mudarat. Kalau saya jadi mutawih pun, saya pun tak bagi juga, sebab nanti jadi mudarat. Rehat dulu, kumpul tenaga, ambil lah ubat yang dia bawa tu, mudah-mudahan Allah bagi dia sembuh, nanti boleh pergi ke masjid. Jalan kaki dia tak dapat kan. Doa masuk masjid tak boleh. Kita masuk masjid tadi tuan-tuan, ada doa dia yang Nabi ajar, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Orang sembahyang kat hotel nak doa apa? Allahumma aftah li hotel tak ada tuan-tuan. Nabi tak ajar doa tu. Yang Nabi ajar, Allahumma aftah li abwaba rahmatik, Allah bukakan pintu-pintu rahmat kepadaku. Bila dia masuk masjid, dia adalah VIP Allah. Kita dekat dunia ni tuan-tuan, sebagaimana kita sedia maklum, tak ada harapan kita nak jadi VIP tuan-tuan, kalau kita bukan YB, kalau kita bukan ketua kampung, kalau kita ni tak ada jawatan, boleh bermimpi je lah akan menjadi VIP. Mimpi je lah. Harapan untuk menjadi VIP secara realnya tak ada tuan-tuan, tak ada.
Saya pernah hadiri jemputan ceramah ni. Saya jadi penceramah, tapi bersama dengan jemputan penceramah tu ada jemputan VIP. Kebetulan sama sampai. Saya pun silap sampai sama dengan VIP. Nanya saya. Sebab yang disambut ialah VIP. Saya tak ada siapa sambut sebab saya bukan VIP, saya penceramah. Kan? Cuma ada satu orang di puasan. Tak ada orang sambut ustaz. Ni bukan kat sini, ni tempat lain lah. Ya, hadiri satu jemputan ceramah. Ya. Penceramah tak ada orang sambut, VIP orang sambut tuan-tuan. Sebab bertembung kan. Yang sambut tu Tok Siap, dia kata. Saya tengok ustaz seorang aja. Tak ada orang yang sambut. Daripada pengurusi, daripada yang pengurusan tertinggi, tak ada sambut. Sebab duk sibuk sambut VIP yang dah sampai ni. Kebetulan sama sampai. Yang sambut saya tu Siap. Siap sambut saya. Tersian tu ustaz. Nasib baiklah Siap siang saya. Tapi saya dah biasa dah, kan? Sebab kita dekat dunia ni bolehlah berimpian untuk nak jadi VIP, tapi secara realnya begitulah, tipis rasanya tuan-tuan ya. Tapi kalau kita datang masjid ni tuan-tuan, tidak ada beza. Kau berpangkat, kau tak ada pangkat, kau ada kerja hebat, tak bekerja hebat, kurus, tinggi, handsome, tak handsome, kan? Semuanya menjadi VIP Allah. Ni kita semua ni tuan-tuan. Sekarang ni kita adalah VIP. VIP siapa? VIP Allah. Cuma kita tak perasan kita ni jadi VIP. Itu yang kadang-kadang, ya, yang kadang-kadang kita, ialah kita tak berasa macam kita ni VIP. Sedangkan bersama dengan kita sekarang ni tuan-tuan, ada malaikat yang sedang mendoakan tanpa henti pada kita. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita duk biasa doa ni kita baca pada jenazah, kan? Bila ada sembahyang jenazah, kan, pada takbir yang keberapa? Yang ketiga, kan? Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, pada hak ketiga kita baca doa kat dia, kan? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Panjang sikit lagi, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas, ila akhir ayat, ya. Ringkas, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Tu sekurang-kurangnya. Atau tak ingat, tadi hafal tapi tengah sembahyang tak ingat nak baca doa apa, diam pun tak apa tuan-tuan, ya. Sah sembahyang sunat jenazah tu tadi. Tapi kita duduk dalam majlis ni, kita dapat doa daripada malaikat tanpa henti, sehinggalah kita balik. Sehingga kita balik tuan-tuan, malaikat tak berhenti doa pada kita. Allahu Akbar. Malaikat yang doa ni statusnya tentulah Allah dengar selalu. Ampunkan dia ya Allah, rahmatilah dia ya Allah, kesianlah kat dia ya Allah, kan? Doa malaikat pada kita. Nak keluar ada doa dia. Orang tak datang masjid tak ada doa tuan-tuan. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta mudah-mudahan kita mendapat kelebihan. Allah bagi kelebihan pada kita. Kita doa. Tu. Kalau pergi masjid dapat tengok kepada Baitullah, dapat niat iktikaf. Dapat niat iktikaf, duduk bilik nak niat iktikaf apa? Nawaitul iktikaf fil bilik apa? Hujrah. Fil hujrah. Aku niat iktikaf dalam bilik kerana Allah Taala. Niat gitu tak dapat, dia niat iktikaf masjid pun dapat pahala. Niat iktikaf. Jadi sebab tu kita boleh nasihat pada kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang nak pergi ni, kalau boleh setting betul-betul.
Jangan sampai lepaskan peluang untuk pergi semayang di masjid, beriktikaf di masjid, baca Quran di masjid, baca Quran di masjid, tawaf semua kat masjid. Jangan duduk sedap kat hotel, duduk sofah, duduk menara jam, Swiss hotel, Maqam dan sebagainya, Ritas, kan. Hotel memang giant, tapi na'udzubillah, ibadat pun kena giant lah. Jangan ibadat ciput, kan. Duduk dekat hotel dekat, tiba-tiba boleh bilang dengan jari je pergi masjid. Tolong sampaikan nasihat pada keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita yang mungkin sudah merancang-rancang nak pergi, ya. Yang merancang-rancang nak pergi, pastikan supaya beribadatnya di masjid. Kecuali tak dapat nak elak lah, kan, sakit ke, itu memanglah, kalau dah kena macam tu, rehat dulu. Jangan paksa, sebab ibadat ni pun bukan dia suruh sampai paksa jadi mudarat kesihatan kita, kan. Tak larat, rehat dulu sampai demam-demam, rehat dulu. Dah demam pun pergi juga, memang kental lah, memang kita jumpa macam tu lah, kan. Tapi nanyalah badan, hak badan dia tak bagi, badan penat nak kena rehat, tapi dia tak bagi rehat, padam muka badan dia, banyak sangat rehat duduk kat kampung sawah ni, kata kan. Pergi Mekah ni dia lanyak sampai lunyai badan dia, sampai lembik. Jangan macam tu. Tu bukan tuntutan dalam beribadat sampai memudaratkan kesihatan kita. Jadi sekadar itulah tuan-tuan, masa cepat sangat berlalu. Kita baru nak masuk gear 1 dah habis dah. Jadi dah masuk waktu tu kita berhentilah. Tuan-tuan pun mungkin ada hal yang lain, kalau lambat sangat tuan-tuan pun gelisah, ya. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan pada malam ni ada manfaat pada kita semua. Jadi tadi kita sampai kepada Nabi doa pada kaum dia supaya Allah mengampuni, mengampuni kita semua, ya. Mudah-mudahan, ya, kita dapat Nabi yang sangat menyayangi kita, maka kita pun kena menunjukkan budi bahasa kita, iaitu dengan memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbetulan kita pun telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bulan Maulid, kan, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.